Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dapat kita bertemu lagi di dalam PDPR Sirah tahun 4. Insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita, iaitu dengan tajuk pelajaran 7, Pembangunan Negara Islam, iaitu masih di bawah tajuk yang sama, di mana subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini, unit 6, hubungan diplomatik. Kita akan memfokuskan pada tajuk utusan ke Habsyah. Jadi Ustaz harap murid-murid semua telah pun bersedia dengan buku teks sirah masing-masing dan boleh rujuk pada muka surat 53 dan juga muka surat 54. Murid-murid semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan hubungan diplomatik dengan negara bukan Islam untuk memperkenalkan keindahan dan kebenaran Islam kepada mereka. Baginda juga sering dikunjungi utusan negara bukan Islam. Baginda juga menghantar utusan ke negara bukan Islam. Setelah hampir 20 tahun berjuang, kini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya mengisytiharkan agama Islam kepada seluruh manusia. Ini selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masa 23 tahun, baginda mendapat wahyu yang berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah yang diterima dalam bentuk yang pasti. Baginda berjaya mengubah peradaban Arab yang rendah kepada satu peradaban yang tinggi berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, baginda telah menghantar 6 utusan ke tempat yang jauh sebagai duta untuk memaklumkan tentang kenabiannya. Semua utusan membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penguasa atau pemerintah di negeri tersebut. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan 6 orang ke negara-negara yang jauh. Tujuan dia apa? Untuk memberitahu tentang kenabian baginda dan memberitahu tentang kebenaran agama Islam ini. Semua surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyeru setiap pemerintah supaya beribadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak yang lain daripadanya. Di dalam surat tersebut juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Islam akan membawa mereka kepada kesejahteraan dan mengingatkan mereka tentang tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu cop rasmi daripada perak dan surat tersebut dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi gambar yang Ustaz letak ni, ini antara contohlah. Contoh replika cop mohon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cop mohon ni apa ni? Cop mohon ni cop yang kita cop dekat atas surat tu. Setiap surat yang Rasulullah tulis, maka dekat ujung tu Rasulullah akan cop, yang menyatakan bahawa surat itu adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim Amru bin Umayyah sebagai duta ke Habsyah. Jadi apa tujuan dia pergi ni? Tujuan dia adalah untuk menemui seorang raja, iaitu Raja An-Najasyi, seorang penguasa yang adil. Jadi dekat Habsyah ni ada
seorang sultan yang adil yang bernama Raja An-Najasyi. Jadi Rasulullah SAW memulakan isi kandungan surat kepada An-Najasyi ini, Raja An-Najasyi ini dengan ucapan salam. Macam mana ucapan salam? Assalamualaikum. Dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surat Rasulullah ni special. Dia berbeza dengan surat-surat yang dikirim oleh pemerintah yang lain kepada Raja Najasyi inilah. Di mana kalau negara-negara lain yang bukan Islam ni, dalam surat dia, mereka akan mulakan surat diorang ni dengan ucapan yang umum. Antaranya contohnya ialah selamat bagi pengikut kebenaran, macam tu je. Tetapi istimewanya surat yang dikirim Rasulullah ini dimulakan dengan lafaz Assalamualaikum, iaitu kita mendoakan kesejahteraan kepada orang tersebut. Setelah itu, Raja Najasyi pun menjawab surat Nabi Muhammad SAW itu dengan penuh ta'zim kerana dia telah mendapat tahu tentang Islam melalui orang Islam yang pernah berhijrah ke Habsyah. Jadi Raja Najasyi ni dia dah tahu dah tentang Islam ni melalui orang Islam yang pernah datang ke Habsyah tersebut. Jadi Raja Najasyi ni menerima dengan baik surat yang diutuskan oleh Rasulullah SAW. Lalu Raja Najasyi pun menyatakan keislamannya. Beliau beriman kepada Allah yang Maha Esa dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Raja Najasyi ini pun telah memeluk Islam dan menjadi raja yang adil dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebat kan Nabi Muhammad SAW ini. Jadi kita mestilah mencontohi akhlak dan peribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustaz minta murid-murid semua untuk membuat aktiviti latihan 1, soalan 1 hingga 3 sahaja di dalam muka surat 66. Jadi terima kasih murid-murid semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.